orang ni. Sebab tu dia suruh puasa, meredakan, jadilah sabar. Tak ada nak marah. Tapi kalau dalam bulan Ramadan masih lagi duk marah-marah, maknanya belum sampai tahap imanan wahtisaban. Puasa dia itu. Jadi tuan-tuan jangan bantah perintah Allah. Apa yang Allah suruh buat. Sebab baru ni ada orang hantar mesej pada saya, email. Dia bantah tentang bersunat. Dia kata buat apa Islam, kita ni orang Islam bersunat. Buat apa bersunat? Dia kata Allah dah turunkan manusia, dah jadikan manusia dalam keadaan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dah elok-elok dah manusia ni, bentuk sebaik-baik bentuk. Apa hal dipotong lagi? Disunat lagi apa hal? Bukankah kita dah menidakkan ayat Quran yang mengatakan bahawa manusia ni diciptakan sebaik-baik bentuk kejadian? Apa hal nak sunat-sunat? Seolah-olah Tuhan ni tak reti pula, tak pandai pula. Subhanallah. Saya jawab, perintah bersunat tu pun perintah Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang suruh buat. Adalah hikmah di sebalik dia itu. Itulah taat. Bila buat baru tahu hikmah dia. Tak kena siples, susah kena aid. Sebab tu baru ni di Zimbabwe, di Afrika, seluruh menteri-menteri laki-laki dia buat kempen bersunat. Tua-tua bangka dah tentang bersunat. Termasuk Robert Mugabe tu pun, dia pun sekali tuan. Buat kempen sebab negara mereka kadar aid dia tinggi. Dia buat kajian, rupanya tidak ada aid. Susah dapat aid. Ini hikmah dia. Sebab tu sabar ni, ketaatan ini lahir, dilatih di dalam bulan Ramadan kita ini. Kita banyak memikir kenapa ke puasa. Rupa-rupanya ada benda yang banyak. Yang ketiganya reda. Dalam takwa tu ada reda pada Tuhan. Tuhan bagi ke, Tuhan tak bagi ke, ada kebaikan di sebalik dia tu. Kena reda. Sebab itu ambil konsep dalam bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan kita kena takut. Takut apa? Saya sebut pada tuan-tuan. Takut ni cuma ada dua. Satu, takut ibadat ditolak. Satu, takut ibadat ditolak sebab tidak sah. Takut ibadat tidak sah. Yang kedua, takut ibadat tidak diterima. Dua. Takut ni kena ada dua. Satu, ibadat tak sah. Sebab tak sah, tak betul pada hukum. Dia buatnya subuh 3 rakaat tak sah. Kenapa subuh 3 makcik? Makcik dah pencin sekarang. Buat 2 tu rasa tak cukup. Sebab tu makcik buat 8 sekarang ni. Tak sah. Yang kedua, takut tak diterima. Kenapa tak diterima? Sebab itulah. Lawan mak bapak. Tak bagi nafkah pada isteri. Sebab tak puasa. Sebab tak bayar zakat. Mengakibatkan solat kita ditolak misalnya. Yang ni yang kita kena takut. Mengumpat pada orang. Memfitnah pada orang. Mencuri. Menjadikan amalan kita tergantung-gantung di awang-awangan. Tuan-tuan, kita nak buat ibadat. Yang nak boleh jadi takwa ni ialah dengan buat ibadat. Kalau tak boleh buat ibadat, macam mana nak datang takwa? Bayangkan tuan-tuan kalau jadi etnik Myanmar, Rohingya. Nak puasa lagu mana? Nak buat ceramah macam ni pun tak boleh. Boleh dia membuat tadarus Quran di Syria. Datanglah makcik petani kita buat tadarus Quran. Bom mati 10 orang tadarus. Ini kemerdekaan yang kita kena syukur. Bersyukur duduk di negara ini. Nak tadarus tak ada siapa halang. Siap bagi dapat kem pelekat Cak Gajah duduk lagi. Orang yang tadarus kat Malaysia dapat mengetelur lagi. Cuba tuan-tuan tadarus di Siam. Kena bom saja. Semalam bom lagi. Tuan-tuan nak puasa macam mana tuan-tuan kalau tuan-tuan duduk di Syria? Nak buka puasa pun tak sempat. Nak sahur pun tak sempat. Ini nikmat merdeka yang kita kena syukur. Keamanan itu. Tapi banyak orang yang tidak menghargai nikmat keamanan ini. Bagaimana kita nak boleh ibadat kalau kita tidak menjaga keamanan? Menjaga keamanan itu juga merupakan satu kewajipan kepada kita. Sebab dengan keamanan, kestabilan, maka kita boleh membina keluarga yang bahagia, membina masyarakat yang disuruh dalam agama, dan yang paling penting membina ketakwaan yang ada dalam diri kita sendiri. Sebab itu tuan-tuan, mereka di sana berperang, mereka di sana dibunuh, disembelih. Itu cabaran mereka. Tetapi cabaran kita di Malaysia tidak ada perang, tidak ada bunuh dan sebagainya.
cabarannya ialah nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita itulah yang perlu kita kontrol. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Kazim. Mana Ustaz Kazim cuba menjelaskan kepada kita tentang Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah. Ramadan itu sebagai bulan mendidik. Nak didik apa dia? Nak didik nafsu untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu tak pernah puas Ustaz. Nafsu ni memang tak pernah puas. Tuan-tuan tanya puas tak apa yang ada? Tak puas. Cuba tanya orang lelaki, puas tak dengan kereta yang dia ada? Tak puas. Cuba tanya orang perempuan, puas tak dengan brush yang dia ada? Tak puas ya. Tak cukup, labah-labah ada cocok belakang pula. Lepas tu ada burush pula menara atas lagi tuan. Kemudian tambah pula terjuntai buah dagu. Cek, goyang-goyang lagi. Nafsu dia tak pernah puas. Jadi Ramadan datang, nak didik nafsu. Jadi Ustaz tadi sebut, untuk jadi orang bertakwa ni doktor, dia akan menghadapi ujian. Ujian tetap ada. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna. Jangan kamu menyangka kamu telah beriman selagi kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin doktor boleh berikan sedikit tips bagaimana untuk menambahkan lagi ketakwaan, nak menunjukkan sifat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan tajuk kita ini, Ramadan dihayati, takwa dicari. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati lagi saya takuti pengurusi majlis, moderator kita. Yang saya hormati lagi saya segani panel pertama tadi, Ustaz Muhammad Kazim. Yang saya hormati lagi saya kasihi muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan inayah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ruang pada hari ini untuk berada dalam satu majlis ilmu. Dalam majlis ilmu yang kita sentiasa dengar malaikat, ikan-ikan di lautan, serangga-serangga mendoakan orang yang berada dalam majlis ilmu keberkatan. Jadi insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam satu majlis ilmu. Jadi seperti biasalah, kalau panel kedua ni semua poin saya telah diambil oleh panel pertama tadi. Yang saya nak sebut ni semua. Tapi alhamdulillah, jadi apa yang dapat saya buat jadi nasi tambah. Tambah-tambahlah mana-mana yang telah mangkuk tadi dah penuh, cuma kita tambah. Jadi bulan puasa ni juga mungkin ada penambahan tersebut. Jadi nak kata tips-tips tadi, saya suka balik kepada ayat yang dibaca, sebab balik juga kepada takwa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi ayat ni surah Al-Baqarah 183, cukup pendek tetapi membawa banyak makna. Saya baru ni dekat TV9 pun saya sebut. Pada 13 hari bulan saya datang untuk berceramah di Mara ni sebulan sekali Ustaz. Tazkirah, bukan ceramah, tazkirah. Jadi pada 13 hari bulan tu Sogo ada sale. Saya bertolak daripada UAE pukul 12. 2 jam setengah nak sampai ke Ibu Pejabat Mara. 2 aksiden, kemudian bila sampai kat Sogo setengah jam nak sampai sini. Saya suruh muslimat sembahyang dulu, baca Yasin dulu, habis semua dah. Saya sampai sempat 10 minit saja. Kenapa? Kerana sebelum masuk bulan Ramadan sudah ada special offer.
dengan buffet Ramadannya, dekat hotelnya, kuihnya, baju rayanya, dekat Sogo buat Sogo Day-nya. Jadi orang nampak itu offer. Hingga orang lupa tentang offer yang paling hebat. Siapa boleh beritahu offer yang paling hebat? Carnival pahala. Carnival pahala. Ataupun lebih tepat lagi, la'allakum tattaqun. Nak dapat makam yang paling tinggi, yang special offer yang tak ada pada bulan-bulan yang lain, hanya ada pada bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Jadi Ustaz telah ambil poin tadi banyak, sabar, redha dan seumpamanya. Jadi sukalah saya untuk sampai kepada takwa ni, kita muhasabah diri kita. Saya sendiri muhasabah diri saya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat ni muhasabah diri kita. Kita tak mahu lagi berada di takut lama. Saya sebut kalau kita dah umur 50 tahun, kita dah puasa 10 tahun, masa umur kita 10 tahun dah tak tinggal puasa, bermakna kita telah mengulangi puasa 40 kali tiap tahun. Jadi 40 bulan puasa. Jadi takkanlah duduk di takut lama lagi. Jadi tadi Ustaz dah sebut sabar, redha, kita bersyukur dengan apa yang ada. Sebab itu saya melihat, misal katalah kita ambil bulan puasa ini sebagai bulan tarbiyah. Kita masuk universiti Ramadan. Mengapa pada bulan puasa, Ustaz dah sebut tadi, kita boleh tahan itu, kita boleh tahan ini, kita boleh. Tapi pada bulan puasa, kita buat balik. Saya ambil contoh mudah. Siapa sini yang tak merokok? Tak merokok lah kita ambil. Minta maaf. Kita ambil secara general. Orang yang merokok, mengapa pada bulan puasa dia boleh automatik berhenti merokok? Saya bukan nak kata ni bagi orang yang merokok, pernah tak anda merokok? Kalau kita nak buat sesuatu yang baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz pernah tak tengok orang merokok, dia ambil pasang rokok, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun dia ambil rokok, dia Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, baru isap rokok. Sebab baca Bismillahirrahmanirrahim itulah perkara yang baik. Jadi saya nak ambil di sini, mengapa pada bulan Ramadan kita mampu berhenti merokok. Tapi lepas saja pada bulan Ramadan, kita get back isap rokok. Jadi sebagai satu muhasabah, dan saya nak sebut penerusan kepada amalan yang kita buat pada bulan Ramadan adalah kita bawa keluar pada bulan-bulan yang lain. Begitu juga kita tengok pada bulan Ramadan ni, alhamdulillah umat-umat Islam berebut-rebut baca Quran sampai tidur atas Quran. Baca Quran, menepa baca juga. Tak betul pun, lanyak juga baca. Janji khatam. Dia kata sebab kita ada majlis khatam Quran. Jadi berusaha untuk membaca Al-Quran. Dan insya-Allah ini satu petanda yang baik. Tetapi mengapa selepas daripada bulan Ramadan kita tidak meneruskan? Ini persoalan saya. Lepas pada bulan Ramadan kita simpan Quran tu, letak dalam almari hingga berdebu tahun depan pula. Dia sebab apa jadi begitu, doktor? Adakah disebabkan kita membudayakan dia? Sebab dalam masyarakat Melayu ni, bila dia dibudayakan, dia akan buat, sebab apa solat tarawih? Orang pergi tarawih. Moderator ni dia tanya pula saya tiba-tiba. Patutnya dia tunggu habis. Tak apa. Macam mana tu? Bagus. Okey. Jadi, satu, kita tengok dia dah jadi sebagai adat. Dia bukan jadi ibadat. Sebab itu juga, saya ketengahkan, kita tak namakan, kita cuba jadikan, panggil dia bulan Ramadan, bukan bulan puasa. Sebab bulan puasa, bila bulan puasa, dia ingat pada bulan itu hanya berpuasa, tak sembahyang. Berapa ramai remaja-remaja, termasuk bukan remaja, dewasa pun, dia puasa sangat taat, tetapi mereka tidak bersolat. Sedangkan solat itu sama dengan puasa wajibnya. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tetapi dia menepa puasa tetapi tak solat. Pasal apa tak solat? Pasal letih puasa. Setengah anak-anak macam tu. Jadi ini yang kita kata, dia dah menjadi puasa, berpuasa pada bulan Ramadan ini sebagai adat.
bukan ibadat. Jadi yang ini yang kita takut, ia menjadi satu budaya dalam masyarakat kita. Dan begitu juga saya ambil apa yang disebut oleh Fadil, moderator kita. Pada awal bulan puasa, bulan Ramadan, tarawih kita tengok. Pada hari pertama tu sampai penuh. Masjid surau ni sampai tempat-tempat letak selipar kat toilet tu orang semayang. 10 Ramadan pertama. Jadi bila 10 Ramadan terakhir, saf makin mengecut. Tinggal 2-3 baris. Malam yang sepatutnya kita penuhi dengan qiyamulai, kita mengaji, kita melakukan tambah, Rasulullah melipat gandakan amal ibadat itu, kita telah tak ada lagi di masjid. Sebab apa? Di mana kita pergi, moderator? Pasar raya. Pasar-pasar raya. Buat kuih, jahit baju, jahit langsir, banyak benda-benda Sekarang lain. mana ada buat kuih dah. Sekarang beli kuih sekarang. Dia tak beli kuih. Ada peluang untuk tunjuk kuih. Jadi kita kata beli kuih tunjuk. Jadi insya-Allah. Dan satu lagi, apabila disebut muslimin muslimat pun hari ini banyak. Jadi saya nak ketengahkanlah Ustaz. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala saya sebut dalam surah Al-Baqarah 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Ni. Nak dapat makam takwa juga ni, kita nak ambil pengajaran daripada ayat ini, iaitu fastabiqul khairat. Berebut-rebut buat baik, terutama pada bulan Ramadan ini. Berebut-rebut untuk melakukan amal kebaikan. Dan saya selalu sebut, kita sebagai seorang isteri ni, moderator, sangat bahagia, sangat gembira kalau sang suami juga membantu. Anak-anak juga membantu.